I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it's. Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke info viral kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Info Rakyat. Berita terkini, ini senarai pendapatan artis terkenal buat ramai tergamam, tapi jumlah kekayaan Neelofa tu kalah PM. Antara populariti, sebuah lagu dan penyanyi memainkan peranan penting dalam karier seorang artis. Jika penyanyi itu serius dalam nyanyian sebagai karier dan periuk nasi, sudah tentu dia berusaha mencari populariti dan menempatkan diri di peringkat lebih baik dengan status seorang penyanyi. Berikut 10 penyanyi yang menjadi pilihan Rojak Daily Cow disenaraikan mempunyai jumlah bayaran tertinggi setakat ini. Bagaimanapun masih ramai lagi penyanyi tempatan lain yang mendapat bayaran lebih tinggi seperti Faizal Tahir, Hafiz Suib, Adibah Noor dan Hakim and the Magistrate. Tempat pertama ialah Datu Rosa, cukup popular dengan banyak lagu nyanyiannya seperti Pudar, Hati Yang Kau Sakiti dan Ku Menunggu. Kehadiran penyanyi Indonesia ini ke negara ini sentiasa dinantikan ramai peminatnya. Biarpun beliau baru saja hadir ke sini atau menyanyikan lagu sama, peminat tetap teruja mahu menontonnya. Lantaran itu, permintaan tinggi peminat terhadap Rosa termasuk populariti yang dikecapinya selama ini menjadikan beliau antara artis negara jiran yang meraih pendapatan paling lumayan di negara ini, yaitu mencecah RM90.000 untuk satu persembahan. Tempat kedua pula ialah Afgan. Jika Rosa mempunyai ramai peminat di negara ini, begitu juga penyanyi muda Afgan Shah Reza atau Afgan dari Indonesia yang mencipta fenomena sama di sini. Afgan yang popular dengan lagu Terima Kasih Cinta, Jodoh Pasti Bertemu dan Kamu Yang Kutunggu, duet bersama Rosa terus menerima sokongan positif peminat di negara ini. Dia pernah beberapa kali ke negara ini membuat persembahan sebelum ini mengadakan konsert Afgan Sides Live in Malaysia 2016 pada 3 September lalu, dan mungkin sedikit impak aura Rosa dan kelebihan vokal dimiliki Afgan membuatkan dia juga menerima jumlah bayaran sama seperti rakan artisnya itu. Tempat ketiga pula ialah Krisdayanti. Sehingga kini lagu Menghitung Hari yang diterbitkan pada tahun 1998 masih kekal popular sekaligus mengingatkan peminat terhadap kehebatan Krisdayanti. Artis negara jiran ini juga mempunyai ramai peminat di negara ini, meskipun disaingi ramai bakat baru. Ternyata populariti pada namanya dan banyak lagu populernya termasuk Mencintaimu dan Cobalah Untuk Setia membuatkannya masih berada di tahap populer sehingga boleh meraih jumlah bayaran lumayan sekitar RM80.000 untuk satu persembahan. Tempat keempat ialah Search. Jika ditanya band rock paling legend dalam negara yang masih bertahan sejak 35 tahun sehingga kini, populariti Search pastinya tidak dapat ditandingi mana-mana kumpulan lain. Seperti mana lagu populer mereka Gadisku, Fantasia Bulan Madu, Isabella, Fenomena dan pelbagai lagu lain, Search masih gah di negara ini termasuk negara jiran Indonesia. Isu pribadi membabitkan anggota kumpulan itu tidak mematahkan semangat peminat terus menjulang band itu sebagai idola mereka. Jika ada penganjur yang mahukan Search, mungkin bayaran antara RM60.000 untuk satu persembahan tidak menjadi masalah.
Tempat kelima ialah Anwar Zain. Memiliki pesona berbeza dengan penyanyi lelaki lain, Anwar Zain menjaga standardnya sebagai penyanyi tanpa terlalu gairah menghasilkan album baru maupun mengadakan persembahan secara percuma. Penyanyi berusia 46 tahun ini muncul dengan album terbaru Anwar Zain pada 19 September lalu selepas 5 tahun tanpa album. Menariknya, selepas populer menerusi lagu seperti Bila Resah, Lelaki Ini, Sedetik Lebih dan Keabadian Cinta, Anwar terus digilai peminat dengan single Andainya Takdir. Aura yang dimiliki Anwar menjadikan persembahannya suatu yang bersifat eksklusif sesuai dengan bayaran yang diterimanya sebanyak Rm45.000 untuk satu persembahan. Tempat ke-6 pula ialah Datuk Jamal Abdillah. Biarpun beberapa kali kisah hidupnya berdepan dengan sejarah hitam, ia tidak menjelaskan populariti dan kehebatan Jamal sebagai seorang penyanyi popular. Filem Azura dilakonkan Jamal bersama Fauzia Ahmad Daud ditayangkan pada tahun 1984 tetap menjadi pencapaian terbaik dalam kariernya. Peminat tidak terlalu peduli Jamal tanpa lagu baru kerana koleksi lagu-lagu lamanya seperti Keluhan Perantau, Di Sudut Kamar Hatiku, Sepi Seorang Perindu, Kekasih Awal dan Akhir, Takdir Penentu Segala dan banyak lagi sudah cukup membuatkan peminatnya bernostalgia dalam persembahannya. Tidak kira masa dan atas faktor itu, penganjur sanggup membayar antara Rm40.000 untuk satu persembahan. Tempat ke-7 pula ialah Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sejak di awal pembabitannya sebagai penyanyi ketika menjuarai program bintang hiburan minggu ini dan anugerah juara lagu pada tahun 1996, Siti sememangnya diminati ramai peminat dan kehebatan sebagai penyanyi popular nombor 1 negara menjadikan persembahannya berada di satu standard dan berprestij. Koleksi lagu yang dimiliki Siti bersama pelbagai anugerah yang dimenangi dalam dan luar negara memberi kelebihan kepada Siti Nurhaliza untuk meraih perhatian penganjur dalam persembahan. Difahamkan Siti menerima bayaran antara Rm40.000 untuk satu persembahan. Tempat ke-8 pula ialah Dayang Nurfaiza. Suatu ketika dulu di awal kariernya, penyanyi berusia 35 tahun ini pernah berdepan isu dengan syarikat pengurusannya. Namun pesona Dayang masih bertahan sejak tahun 96 sehingga kini dia masih diminati ramai peminat dan paling penting kekal relevan untuk bertanding dalam pertandingan berprestij. Populariti Dayang menerusi pencapaian seperti anugerah lagu terbaik menerusi Seandainya Masih Ada Cinta dan pelbagai anugerah lain meletakkan Dayang masih menjadi pilihan penganjur yang sanggup membayar antara Rm30.000 untuk satu persembahan. Tempat ke-9 pula Datuk Ramli Sarip. Kehebatan vokal Datuk Ramli Sarip dipentas sentiasa mengundang sorakan gemuruh ramai penonton. Biarpun ramai penyanyi baru yang muncul, keunikan vokalnya tetap miliknya seorang. Lagu Camellia, Teratai, Doa Buat Kekasih, Bukan Kerana Nama dan banyak lagi menjadi masterpiece terbaik bekas anggota Sweet Charity ini terus bertahan dan menghiburkan ramai peminat. Sesuai dengan pengalaman seni dan keunikan vokalnya, bayaran antara Rm20.000 ditawarkan satu persembahan. Tempat ke-10 pula ialah Hazami. Lagu Sonata Musim Salju versi bahasa Malaysia merujuk populariti drama Korea Winter Sonata. Suatu ketika dulu berjaya melonjak nama Hazami sebagai penyanyi popular. Tua lagu itu sering membuatkan peminat mahu Hazami menyanyikan lagu tersebut. Meskipun Hazami turut popular dengan lagu lain seperti Mungkir Bahagia, dia tetap aktif menyanyi dalam pelbagai undangan persembahan dengan anggaran bayaran sebanyak Rm15.000 untuk satu persembahan. Dalam pada itu, seorang netizen mendedahkan kekayaan dimiliki oleh Nilofa buat ramai kagum. Berikut status yang dikongsi bagaimana Nilofa dapat mengumpul kekayaan tersebut. Jumlah aset dimiliki Nilofa. Aku tak tertarik dengan Nilofa nak kahwin dengan Ustaz, PU atau Datuk termasuk Datuk Mega Holdings.
Tapi aset Nilova yang bernilai Rm67 juta USD menarik perhatian saya. 67 juta USD ini termasuk pendapatan aset dan hartanah tahu. Siapa sangka baru berumur 30 pendapatan dah kalah gaji Perdana Menteri USD, tahu tak bukan RM. Korang rasa berapa teks dia kena bayar dengan LHDN? Tapi kenapa Nilova ni tak pernah terpalit dengan isu di LHDN? Ada korang nampak dia kena panggil kena siasat, siap jadi pengarah Air Asia lagi dulu, walaupun tak pernah ada manajemen kapal terbang dalam bisnes dia. Apa yang Nilova buat tu dalam ilmu IQ Financial Robert Kiyosaki kita panggil shareholder dan real untuk unit trust, sebab dia simpan duit dalam bentuk aset, bukan simpan dalam bentuk duit. Walau bagaimanapun, sejauh mana kebenaran dan dakwaan lelaki ini, hanya Nilova yang dapat menjawabnya. Sekian info hari ini, terima kasih.